Tempoh 14 hari buat Muhyiddin. Ini jawapan Menteri UMNO. Anwar tak setuju beri tempoh 14 hari. Nik Abdul mahu ikut jejak UMNO, tinggalkan PN dan PAS. Ini bukti PRU mengejut bakal diadakan. Secepat mungkin yang dititahkan oleh Yang Bertuan Agong tu di berbagai-bagai interpretasi lah apa maksud cepat tu. Ya. Jadi UMNO berpandangan perlu cepat, jadi 14 hari. Itu pandangan daripada Biro Politik UMNO. Biro Politik bukan Majlis Tertinggi. Dari segi dasar, yang boleh memutuskan dasar adalah Majlis Tertinggi. Dari segi Biro Politik hanya mencadangkan. Ini hanya cadangan daripada UMNO, tetapi MT lah yang akan memutuskan. Jadi cadangan UMNO supaya 14 hari diadakan sidang. Tapi soalnya kalau tidak mengadakan sidang, apa akan jadi? Apa tindakan? Tidak dibincangkan. Tempoh 14 hari yang diberikan UMNO supaya kerajaan memulakan langkah membuka semula parlimen adalah pandangan Biro Politik UMNO, bukannya Majlis Tertinggi, kata Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob. Katanya secara dasar, meskipun Biro Politik boleh mengemukakan pandangan, keputusan parti adalah tertakluk kepada keputusan Majlis Tertinggi yang setakat ini belum bermesyuarat membincangkan isu itu. Oleh hal yang demikian, kata Ismail, persoalan apakah tindakan yang akan diambil UMNO sekiranya Kerajaan Perikatan Nasional masih tidak membuka parlimen selepas tempoh 14 hari tersebut belum dibincangkan dan diputuskan parti. Tak ada, kita tak bincang. Katanya menjawab apakah UMNO akan keluar daripada Kerajaan Perikatan Nasional selepas tamat tempoh diberikan. Jelas Menteri Pertahanan titah Yang di-Pertuan Agong bahawa parlimen perlu dibuka secepat mungkin telah ditafsir dengan pelbagai interpretasi, dan tafsiran Biro Politik UMNO pula terhadap secepat mungkin itu adalah 14 hari. Itu pandangan Biro Politik UMNO, bukan Majlis Tertinggi. Dari segi dasar, yang boleh memutuskan dasar adalah Majlis Tertinggi. Biro Politik hanya mencadangkan, tetapi Majlis Tertinggilah yang akan memutuskan. Jadi cadangan Biro Politik UMNO supaya 14 hari diadakan persidangan. Tapi soalnya, kalau tidak mengadakan sidang dalam tempoh itu, apa akan jadi? Apa tindakan? Itu tidak dibincang, katanya. Pun begitu katanya, di pihak UMNO tidak ada percanggahan bahawa parti bersetuju agar parlimen dibuka. UMNO dilaporkan mengadakan mesyuarat Biro Politik parti itu pada malam Ahad 20 Jun. Keesokannya, dalam satu kenyataan, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi berkata, UMNO memberikan tempoh 14 hari kepada Kerajaan Perikatan Nasional untuk memulakan langkah membuka parlimen seperti yang diisyaratkan Raja-Raja Melayu. Jika tidak, UMNO akan mengadakan mesyuarat khas Majlis Tertinggi bagi mencari tindakan sewajarnya. Ini kerana kegagalan Perikatan Nasional melaksanakan titah Raja-Raja Melayu, kata Ahmad Zahid, adalah perbuatan menderhaka dan tidak menghormati institusi istana. Ini susulan Istana Negara pada 16 Jun mengeluarkan kenyataan yang memetik pandangan agung bahawa parlimen perlu bersidang secepat mungkin 14 hari daripada 20 Jun jatuh pada 4 Julai. Pun begitu, menurut laporan Agenda Daily, bekas MT UMNO Muhammad Nazri Abdul Aziz menyifatkan tempoh 14 hari yang diberikan Ahmad Zaid itu tidak masuk akal, memandangkan notis kepada ahli-ahli parlimen pun memerlukan 28 hari sebelum persidangan dibuat. Keputusan untuk ahli parlimen UMNO meninggalkan kerajaan sudah diputuskan dalam Perhimpunan Agung Parti itu akhir Mac lalu. Menteri Wilayah Persekutuan Anwar Musa mengingatkan UMNO bahawa ugutan tidak kena pada tempat akan memakan diri selepas parti itu memberi tempoh 14 hari kepada kerajaan untuk memanggil sidang parlimen. Bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional itu berkata, sebagai parti yang pernah mentadbir negara, ia sepatutnya memahami proses memanggil sidang parlimen. Sepatutnya mereka lebih cool dalam memberi pandangan. Ugutan yang tidak kena pada tempat akan memakan diri dan menampakkan agenda sebenar di sebalik kegelojohan, tulisnya di Twitter. UMNO memberi tempoh 14 hari kepada Kerajaan Perikatan Nasional untuk memanggil sidang parlimen susulan titah Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu supaya Dewan Rakyat bersidang semula secepat mungkin. Presidennya Ahmad Zaid Hamidi dilaporkan berkata, kegagalan kerajaan mematuhi titah itu dianggap satu bentuk penderhakaan dan tidak menghormati institusi Raja-Raja. Katanya UMNO akan mengadakan mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi bagi membincangkan tindakan lanjut jika kerajaan gagal berbuat demikian. Rabu lalu, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bertitah sidang parlimen perlu diadakan secepat mungkin untuk membahaskan ordinan darurat dan pelan pemulihan negara.
kerana menyedari peranan penting institusi itu bagi membincangkan isu berkaitan wabak penyakit berbahaya. Ia disusuli kenyataan bersama Raja-Raja Melayu yang berpandangan tiada keperluan untuk darurat dilanjutkan selepas 1 Ogos dan menggesa Dewan Undangan Negeri bersidang semula secepat mungkin. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man turut senada dengan Anwar bahawa UMNO sepatutnya menyedari proses memanggil sidang Dewan Rakyat. Katanya, PAS bersetuju Parlimen perlu bersidang semula dan yakin Uruseti Dewan Rakyat sedang membuat persiapan berkaitan. Sidang Parlimen mempunyai peraturan tertentu termasuk notis soalan kepada ahli Parlimen dan notis persidangan yang tentu mengambil masa. Isu keselamatan ahli Parlimen semasa persidangan, SOP dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan perlu dibuat. Apapun bagi PAS, kenyataan Perdana Menteri dan kesediaan mengadakan sidang Parlimen adalah gambaran kesediaan melaksanakan titah agung, katanya kepada portal FMT. Naib Presiden PAS Idris Ahmad menafikan dakwaan yang tular di media sosial sejak semalam yang mengaitkan anggota Parlimen Bacok Nik Muhammad Nik Abdul Aziz akan meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional pimpinan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Menurutnya sejak semalam, gambar tersebut disebarkan pemfitnah yang maha jahat. Saya jawab mudah saja. Sebab apa tidak sebut 19 ahli Parlimen PAS keluar, tidak sokong Perikatan Nasional, baru rare. Tujuan fitnah ini tersebar untuk wujudkan pecah belah dalam parti PAS dan Perikatan Nasional untuk menimbulkan keresahan rakyat bahawa Kerajaan Perikatan Nasional akan jatuh untuk alih isu masalah dalaman musuh Perikatan Nasional, katanya dalam hantaran di Facebook. Terdahulu tulas keping gambar di media sosial yang bertulis, "Saya ikut jejak UMNO keluar Kerajaan Perikatan Nasional, PAS, PPBM, Perikatan Nasional, insya-Allah bersama 7 ahli Parlimen PAS." Sementara itu, Idris berkata, modus operandi musuh adalah dengan mensasarkan setiap pimpinan untuk difitnah. Katanya yang penting biar fitnah ini ditularkan dahulu. Mereka yakin ada yang percaya walaupun setelah dinafikan. Mereka hendak supaya pimpinan sibuk menjawab dan tak sempat hendak menerangkan mengenai perjalanan parti. Mereka hendak menimbulkan keresahan di kalangan ahli dan supaya kejayaan bagi vaksin pada rakyat ditenggelamkan, katanya. Dalam pada itu, Nik Abdul dalam satu hantaran di Facebooknya mengingatkan supaya tidak bermain dengan fitnah. Janganlah bermain dengan fitnah. Anda sedang mempermainkan peringatan besar Nabi kepada umatnya di akhir zaman yang merosakkan hati dan memalingkannya daripada menerima dan mencintai kebenaran, katanya. Parti Amanah Negara mendakwa Kerajaan Perikatan Nasional akan mengadakan pilihan raya umum mengejut tidak lama lagi. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, dakwaan itu dikuatkan lagi dengan jangkaan apabila Parlimen tidak akan dibuka dalam masa terdekat. Mr. PM, Perdana Menteri pula nak tubuh jawatan kuasa kaji pembukaan Parlimen. Saya rasa ada muslihat. Firasat saya, Parlimen tak akan dibuka. Pilihan raya mengejut akan berlaku sekitar bulan Oktober tahun ini, katanya dalam satu kenyataan. Bekas Menteri Pakatan Harapan itu mengulas mengenai kenyataan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa kerajaan akan melibatkan wakil pembangkang dalam jawatan kuasa yang telah dibentuk untuk meneliti aspek-aspek penting sebelum persidangan Parlimen diadakan. Muhyiddin berkata, kerajaan memberikan komitmen bahawa keputusan pembukaan persidangan Parlimen akan diputuskan oleh kedua-dua pihak kerajaan dan pembangkang di dalam jawatan kuasa berkenaan. Sebelum ini, beberapa aduan daripada pihak pembangkang bahawa mereka dikecualikan daripada jawatan kuasa tersebut dan kebimbangan bahawa Parlimen hybrid melumpuhkan peranan ahli Parlimen dan sekadar menjadi rubber stamp.